Saya tak tahu lah, mungkin orang kita ni kan, Datuk, kalau dia tak suka dia hentam ya. Saya rasa okey kan, saya nampak dia very cute. Yang ni tak betul, yang ni tak betul sebab mungkin mereka tidak faham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton segmen viral pada malam ini. Pantas, padu, padat, pendek aja 10 minit penuh dengan info yang penting bermanfaat. Saya bersama dengan Ustaz Ashraf Ridwan. Lawa baju Ustaz. Mula kita batik mana Ustaz? Batik Indonesia. Batik Indonesia. Bawa balik Indonesia ke? Tak. Saya pembeli yang Medan ada tu. Alhamdulillah. Saya tak nak sponsor macam tu. Tak ada, saya pun. Live for today. Saya tak ada ni live for today kan. Saya tak nak live pun bila-bila pun pakai ni je. Live for today. Yang kita nak bincangkan ni live for today ni Ustaz. Bila kita hidup di atas muka bumi ni Ustaz, kita tidak tahu dengan siapa yang kita akan ditemukan jodoh kita. Kadang-kadang kita akan bertemu jodoh dengan orang yang sudah berkahwin dan sudah bercerai, ada anak. Jadi saya nak tanya dengan Ustaz ni, ramai tanya. Perhubungan di antara anak tiri bersama dengan ibu ataupun bapa tiri. Macam mana perhubungan tu Ustaz? Pertamanya kita kena faham dalam sistem Islam. Okay. Dalam Quran dia ada dah ditentukan siapa boleh kahwin, siapa tak boleh kahwin, siapa boleh duduk berkhulwah, maksudnya berdua-duaan, siapa yang kita boleh sentuh, siapa yang kita boleh buka aurat. Ada cerita dalam Quran. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa rabaibukumul lati fi hujurikum min diyarikum. Dilarang untuk kamu menikah mak kamu, kakak perempuan, adik anak perempuan kamu. Itu disebut. Sampailah kepada bab orang-orang yang dikenali wa rabaibukumul lati fi hujurikum, iaitu anak tiri. Maksudnya orang ini tak boleh dinikahi. Bila tak boleh dinikahi, dia dikatakan mahram. Mahram, perkataan mahram itu bermaksud orang yang diharamkan kita bernikah. Jadi bila tak boleh bernikah, apa yang kita boleh buat? Maka kita boleh duduk berdua-duaan selagi tidak timbul fitnah. Kita boleh buka aurat seperti biasa. Jadi kalau anak tiri dengan bapa tiri, maka hukumnya boleh untuk duduk berdua-duaan, bahkan bersalaman, tidak menjadi kesalahan. Katalah seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang ibu, janda yang ada anak seorang. Anak dia perempuan. Seorang lelaki kahwin dengan ibu tu. Lepas tu dia bercerai dengan ibu dia. Dia bercerai dengan ibu dia, boleh tak dia kahwin dengan anak tiri dia? Bab anak tiri ni dia ada penceritaannya sebab disebut dalam bab, ada bab apa panggil dukhul. Dukhul ni bahasa kita jima' lah. Seorang lelaki dia berkahwin dengan seorang perempuan janda yang memiliki seorang anak perempuan. Bila dia akad nikah, selesai akad nikah, dia dah kahwin ni. Selagi mana dia belum bersama menggauli isteri ni, selagi mana dia belum menggauli, dia masih lagi boleh bernikah dengan anak tiri. Tapi kalau dah menggauli, dah bersama dengan yang mak tersebut, maka selama-lamanya dipanggil haram mu'abbad. Selama-lamanya. Dia ada haram mahram mu'abbad, ada mahram aqad. Tapi dalam bab tiri ni, bila dah gauli mak sahaja, maka anak ni sampai bila-bila. Saya tengok sahabat saya baru ni, saya tak faham kenapa netizen nak rembat dia dekat dalam social media, Caprice kan. Saya tak faham. Dia berkahwin dengan seorang ibu tunggal yang ada anak kecil. Lepas tu anak dia tu dengan manja duduk dekat atas bahu dia, main kepala dia kan. Lepas tu itu dah jadi macam orang kata itu kurang hajar lah apa ke budak tu. Bagi saya tak tahulah, bagi pandangan saya sebagai orang yang tak pandai ni, saya rasa okey kan, saya nampak dia very cute. Saya tak tahu lah, mungkin orang kita ni kan, Datuk, kalau dia tak suka dia hentam ya. Kalau benda tu benda yang normal. Nabi pernah buat macam kuda tau, dan merangkak macam kuda. Cucu Nabi Hasan naik atas badan Nabi. Maka waktu itu Omar datang, Omar perli lah. Tak apalah, dia kawan boleh perli lah, kita tak boleh perli Nabi. Dia kata lah, kenapalah cucu tu naik kuda tua? Nabi kata jangan tengok pada kuda yang tua, tengok pada penunggang kuda yang hebat. Hasan akan menjadi penunggang kuda yang hebat. Dan terbukti pada zaman Hasan seorang penunggang kuda yang hebat, boleh bawa kuda daripada bawah perut kuda. Nak menunjukkan Nabi bergurau dengan anak cucu ni biasa. Bahkan Nabi pernah duduk atas mimbar, Nabi bagi khutbah tu. Ni nampak friendly-nya Nabi. Tengah bagi khutbah, tiba-tiba nampak budak lalu. Budak dah tu, bukan dia faham langkah lutut orang boleh tak boleh. Budak kecil. Nama apa budak? Kita baru nak budak. Orang tengok pelik. Budak ni duduk langkah. Nabi tengah khutbah ni. Kan kalau kita ni mesti marah dah. Tapi Nabi nak bagi tahu, kata dia budak, aku sayang budak. Nabi turun daripada mimbar, Nabi pergi dukung budak itu. Itu adalah cucu Nabi. Nabi dukung, Nabi bawa naik atas mimbar, Nabi dukung, Nabi sambung baca khutbah.
Setakat nak pegang kepala, nak main, itu namanya biasa, gurauan biasa. Gurauan Tak biasa. ada lah kita namakan tak beradab. Melainkanlah ada benda yang memang clear. Budak muda tepuk kepala pakcik dia. Itu cerita nampak pun tahu benda tu tak kurang beradab. ajar lah. Kurang ajar. Ini dia buat tu cute. Saya tengok, saya seronok tengok. Caprice pun relax ya kan. Rasa seronok. Dan budak tu budak yang masih budak kan. Jadi kenapalah netizen kita suka menghukum tak tentu arah. Lainlah kalau anak tiri si Caprice ni dah umur 15, 16, 17 tahun duk main kepala Caprice, bolehlah kau marah. Ini budak tak tahu apa benda. Saya suka pada benda tu sebab apa? Caprice memanjakan dia. Maknanya sebelum dia bernikah dengan mak budak tu, maknanya dia telah memikat hati budak tu untuk menjadi ayah dia. Walaupun ayah tiri dia. Sebenarnya benda ni Datuk, dia memang ada benda yang membuatkan orang rasa janggal kalau orang tu tak biasa. Pernah zaman Nabi usap ke kepala cucu Nabi. Usap. Main kepala cucu Nabi. Ada seorang lelaki Arab Badui, Aqra' bin Habis. Dalam adat budaya Arab, bagi dia, kami tak pernah buat. Aku ada 10 orang anak, sekali pun aku tak pernah usap kepala anak aku. Bagi dia janggal dalam budaya dia untuk bapa usap kepala budak-budak. Tu zaman dulu nak cerita. Nabi buat. Bila Nabi buat, Nabi menyebut man la yarham la yurham. Siapa yang tidak kasih, dia tidak akan dikasihi. Menunjukkan bahawa benda ni tak pelik. Netizen rasa yang ni tak betul, yang ni tak betul, sebab mungkin mereka tidak faham keadaan yang sebenar seorang anak kecil yang mungkin tak faham lagi, tak masuk sekolah lagi. Kalau anak yang besar ni, anak tiri yang besar tu, maknanya kita kena tegur sebagai bapa ataupun sebagai mak yang ada anak tiri, maknanya kena tegur. Dia tengok keadaan Datuk. Kadang-kadang memang ada orang yang kita tengok bergurau ni, kadang-kadang mungkin itu cara mesra. Sebab cara mesra manusia beza. Saya tak boleh nak cakap pegang kepala tu tak ada adab. Sebab ada sebahagian Datuk, saya tengok ada sebahagian orang dia peluk bapak dia, dia cium bapak dia, dia bergurau dengan bapak dia tu. Bapak dia pun seronok dan bagi dia orang itu kemesraan. Jadi kita tengok keadaan lah. Macam kita lah, ada benda boleh gurau, ada benda tak boleh gurau. Anak tiri dengan anak tiri boleh kahwin? Bapak kahwin seorang perempuan, Ada anak seorang? ada anak seorang. Lelaki. Bapak ni ada anak perempuan. Boleh tak kahwin tu? Dia ni ada anak lelaki. Yang ni dengan isteri lain, yang ni dengan suami lain. Betul. Ini boleh kahwin. Yang tak boleh, bapak kahwin dengan seorang perempuan, belum ada anak. Bapak ni ada anak lah, anak lelaki. Dia kahwin seorang perempuan, akhirnya lahirlah seorang anak daripada hasil pernikahan ini. Yang tu dia tak boleh kahwin. Oh, yang tu dua-dua ni tak boleh kahwin? Dua-dua anak-anak. Okey, anak ada betul dan wife, anak tiri tak boleh. Tapi kalau anak ni dengan isteri lain, ni anak ni dengan suami lain, Sebab darah dia sama, Ustaz. ya, dia kena seibu sebapa. Maksudnya dia lain ibu, lain bapa. Itu boleh. Lain ibu, lain bapa. Dalam zaman sekarang, Ustaz kan, kita seorang ni, lelaki ni bawa anak seorang, dia ni bawa anak seorang atau dua orang kan, tapi boleh tak dia orang ni duduk serumah tapi bukan mahram dia orang ni? Kena jaga batas-batasan syarak seperti mana seorang yang bukan mahram. Maksudnya tak boleh berdua-duaan, ada batasan aurat. Dia benda ini sama seperti mana hukum anak angkat. Sama juga. Anak angkat kita kata takkan kami jaga pada kecil. Kita ambil dia umur 7 tahun. Tiba-tiba bila besar, takkan kami kena jaga aurat. Itulah hukumnya. Ya, macam anak tiri ni aurat dia dengan bapak. Katalah contohnya kahwin dengan perempuan tu ada anak perempuan. Habis bapak tiri ni, dia ada bapak tiri, tapi aurat anak tiri tu dengan bapak tiri dia. Okey, tak ada masalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma Itu dengan juga sebaliknya. anak bapak tiri tu dengan anak tiri tu yang tu masalah. Yang baru lahir tu tak boleh. Ya. Dia punya tu kena teliti sedikit. Sebab itu kita kalau dalam bab nasab ini kita kena tengok ada perbincangan tentang susuan tak susuan, ada bincang dengan tiri tak tiri. Sebenarnya taklah susah mana dan tak boleh dimudah-mudahkan kerana dia ada hukum dia. Dia ada syarat-syarat dalam Islam itu. Tetapi bagaimana kita mengaturkan supaya ianya menjadi begitu cantik. Kerana Islam itu agamanya, hukumnya cantik sekali dan adil seadil-adilnya sekali. Jangan kita kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi mereka bukan Islam yang menonton Sembang Bara setiap hari. Jumpa lagi esok malam 7.30 malam di TV9. Kalau tak puas hati, kita PM tepi. Bye. Terima kasih Ustaz.